Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan membicarakan hadis yang ke-32. Hadisnya amat pendek tetapi ianya mempunyai pengertian yang sangat besar yang mendasari agama Islam itu sendiri. Hadisnya berbunyi, an Abi Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, la darara wa la dirara, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni, hadisun hasan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikian hadisnya amat pendek sekali. Amat pendek sekali. Dan terjemahannya berbunyi, la darara wa la dirara, yang membawa maksud tidak ada kemudaratan, tidak boleh melakukan kemudaratan terhadap diri kita, dan tidak juga dibenarkan kita melakukan kemudaratan kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, walaupun hadis ini kelihatan begitu pendek sekali, namun ia mempunyai prinsip yang sangat besar yang mesti menjadi pegangan hidup kita sebagai seorang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita sebagai seorang Islam, kita dilahirkan sebagai seorang Islam, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penganut agama Islam. Ini adalah antara rahmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana apa? Kerana di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya terkandung segala petua-petua, segala resepi yang boleh mendatangkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan hadis ini, saya ingin memulakan terlebih dahulu untuk menjelaskan, sebelum kita nak tengok lebih jauh lagi. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pelbagai hukum hakam di dalam Islam. Dan segala hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, manfaatnya, kebaikannya, maslahahnya semua akan kembali kepada diri kita sebagai manusia. Tidak ada satu hukum pun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan di dalamnya ada maslahah, ada kebaikan yang akan datang kembali kepada diri kita yang mengamalkan. Di sini kita dapat lihat bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama Islam itu, tujuan yang terbesarnya adalah untuk memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Sesuailah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang bermaksud, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk mendatangkan rahmat, kebahagiaan kepada sekalian alam. Jadi sebab itu apa sahaja yang disyariatkan oleh Islam itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang berpegang dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, pastinya dia dapat merasai dan mengecapi keheningan hidup, ketenangan rohani dan jasmani. Kerana ketenangan rohani dan jasmani inilah adalah antara sebesar-besar nikmat yang akan dapat kita rasai apabila kita akur kepada perintah-perintah Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ini Nabi memberi pesan kepada kita. Sebab semua kata-kata Nabi ni kalau kita perhalusi, kalau kita fikir, kalau kita renungi, tidak lain bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada diri kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Sebab itu kalau adalah sesuatu kepincangan yang melanda hidup kita, adanya satu penderitaan yang melandanya hidup kita, mungkin kita perlu muhasabah diri kita kembali. Mungkin ada di sana perlakuan-perlakuan kita, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita buat yang bercanggah dengan hukum Allah. Sebab itu dalam hadis ini Nabi memberi pesan yang sangat besar kepada kita, iaitu la darara. La darara ni bolehlah kita terjemah sebagai tidak boleh melakukan apa sahaja perbuatan, apa sahaja tindakan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Apa sahaja tindakan, apa sahaja perbuatan yang boleh mendatangkan kecederaan, physical harm kepada diri kita, tidak boleh.
berdosa, haram hukumnya, kita kena elakkan perkara tersebut. Dan begitu juga wala dirara, dan begitu juga apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan kecederaan, boleh mendatangkan bahaya, boleh mengancam nyawa orang lain, semua itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Sebab itu sebagai seorang Muslim, segala tindakan-tindakan yang kita lakukan, mestilah kita pastikan tindakan kita itu tidak mendatangkan mudarat, sama ada kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Itulah secara ringkas terlebih dahulu. Inilah antara intipati yang besar yang Nabi SAW ingin tekankan, ingin kita faham dalam hidup kita sebagai seorang Islam. Kita ni tidak boleh menjadi sumber yang mendatangkan kecederaan, bala bencana kepada orang lain. Malah sebagai seorang Muslim, kita seharusnya sebaliknya. Kita ni mesti menjadi sumber yang mendatangkan rahmat kepada orang ramai. Kita mesti menjadi orang yang menyebarkan kasih sayang di dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kalau kita fikir balik sekarang ni, kenapa Islam, kenapa agama Islam mewajibkan kita menjauhkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita dan kepada orang lain? Saya nak bermula di sini kerana kita kena faham diri kita ini, ciptaan kita ini adalah nikmat Allah yang terbesar. Diri kita ini, badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, semua anggota-anggota yang sedang kita nikmati sekarang ini adalah antara sebesar-besar nikmat Allah yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan kecederaan kepada diri kita. Kerana apa? Kerana diri kita ini, kita kena faham, diri kita ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, diri kita ini adalah markabur ruh. Diri kita ini adalah kenderaan kepada roh yang ada dalam diri kita. Kerana kehidupan dunia ini adalah suatu perjalanan untuk kita menuju ke kampung yang kekal abadi akhirat. Okey, saya ulang balik. Okey, kehidupan dunia ini adalah suatu perjalanan untuk kita menuju ke kampung yang kekal abadi di kampung akhirat nanti. Jadi dalam perjalanan itu kita perlukan kepada suatu kenderaan. Jadi kenderaan dekat sini bukannya macam kereta Mercedes-Benz, bukan. Itu semua tak boleh pakai. Yang dimaksudkan kenderaan ini adalah kenderaan yang membawa roh kita, itu adalah jasad kita, adalah badan kita. Jadi kalau jasad kita, badan kita ini pincang, badan kita ini sakit, badan kita ini tempang misalnya di sana sini, maka sudah pastilah perjalanan kita menuju ke kampung abadi akan terganggu, akan menjadi tidak selesa. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan badan kita ini adalah markabur ruh, kata para ulama tasawuf, adalah kenderaan kepada roh yang ada dalam diri kita. Sebab itulah kita kena jaga jasad kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita kena jaga jasad kita ini daripada segala sesuatu yang boleh mendatangkan, seperti mana hadis sebut, perkara yang boleh merosakkan jasad dan badan kita. Sebab itulah di dalam Islam, okey, yang ada kaitan dengan perbincangan kita pada malam ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang Islam agar sentiasa memperbanyakkan ibadat kepada Allah, rajin beribadat kepada Allah, rajin melakukan puasa sunat, rajin bersedekah, melakukan banyak-banyak sekalilah sembahyang-sembahyang. Tapi kita kena faham, keperluan kita, kepentingan kita untuk memperbanyakkan sebanyak-banyaknya ibadat kepada Allah itu tidak boleh sampai ke tahap yang boleh membawa mudarat kepada diri kita. Sesuailah dengan hadis ini, la darara wala dirara. Sebab itu pernah berlaku di dalam satu kisah. Saya nak kaitkan hadis ini dengan konsep sikitlah, saya nak kaitkan dengan konsep al-iqtisad fil ibadah, ataupun yang pernah kita dengar di dalam kerajaan Malaysia ni selalu disebut al-wasatiyah fil ibadah. Tu maksudnya memelihara keseimbangan antara tuntutan rohani dan fizikal. Keseimbangan itu kita kena jaga supaya kita tidak mendatangkan kecederaan pada diri kita. Jadi sebab itu pernah tuan-tuan dan puan-puan, pernah berlaku dalam satu kisah pada zaman Nabi SAW, ada 3 orang yang begitu bersemangat sekali. Para sahabat ni golongan yang paling tinggi semangatnya untuk mendekatkan diri dengan Allah. Yang mengatakan mereka, salah seorang daripada mereka mengatakan, saya ingin beribadat kepada Allah sepanjang malam
dan tidak lagi tidur. Antara tiga tu salah seorang dia cakap macam tu. Ya Rasulullah, saya ingin beribadat kepada Allah sepanjang malam tidak tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang kita tahu, tidur itu adalah satu keperluan. Kalau kita tidak tidur, kalau kita tidak tidur, kita tidak menjaga hak yang diperlukan oleh badan kita sekitar 7 ke 8 jam, sudah tentu membawa mudarat kepada diri kita. Jadi apabila Nabi SAW mendengar rancangan sahabat tersebut untuk beribadat kepada Allah sepanjang malam dan tidak tidur, kalau macam orang macam kita dia dengar, tentulah kita kata bagus, kuat beribadat, inilah dia contoh Muslim yang abid, yang kuat beribadat kepada Allah. Walaupun bila Nabi dengar cadangan sahabat tersebut, Nabi mengatakan inna li rabbika alaika haqqan wali nafsika alaika haqqan wali ahlika alaika haqqan fa'tu kulla haqqin haqqahu. Jadi Nabi memberi satu jawapan yang sangat cantik, satu jawapan yang cukup komprehensif, yang mesti menjadi panduan dalam hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya engkau mempunyai hak terhadap Tuhanmu yang engkau mesti kau tunaikan. Engkau mempunyai hak terhadap isteri dan anak-anakmu yang mesti engkau tunaikan. Dan engkau mempunyai hak terhadap diri engkau, badan engkau, jasad engkau yang mesti engkau tunaikan. Jadi hak terhadap diri kita itu ialah apa? Kita mestilah memelihara diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh melakukan ibadat sampai ke tahap membawa mudarat kepada diri kita. Sebagai contoh mungkin kita rajin berpuasa sunat. Bagus sangat puasa sunat tu untuk peningkatan rohani. Tapi janganlah sampai pengambilan zat-zat makanan itu tidak cukup sampai membuatkan kita menjadi letih dan lesu, sampai kita tidak dapat menunaikan tanggungjawab kita kepada masyarakat, kepada Allah, kepada orang ramai. Itu pun tak boleh. Jadi kita kena sentiasa pastikan ibadat kita kepada Allah, boleh mesti ibadat sebanyak-banyak, tapi kita jangan lupa sebagaimana yang Nabi bagi panduan dalam bab ibadat waktu malam ni, kita tidur dahulu, kemudian kita ambil masa untuk beribadat. Artinya kita menunaikan hak badan kita. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok bagaimana indahnya konsep kesederhanaan dalam beribadat ini. Maksudnya Islam menekankan kepentingan kita meraihkan keperluan rohani pun penting, dan keperluan badan kita pun penting. Kerana apa? Kerana badan kita ini adalah kenderaan kepada roh kita. Jadi pastikan dia sihat agar kenderaan kita dapat berjalan lancar dalam menuju ke kampung abadi. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut masalah la darara wala dirara, ini satu perkara juga yang penting lah yang saya nak sebut dalam perbincangan kita pada malam ini. Adalah penting juga kita sebagai seorang Muslim, khususnya di Malaysia ini, kita menjaga makan dan minum kita. Kerana kita tahu makan dan minum ini amat sangat mempengaruhi kesihatan fizikal kita. Sebab itulah Nabi SAW pada setiap pagi dia akan berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ya Allah rezeki yang halal, baik dan berkhasiat. Jadi di situ Nabi nak menceritakan kepada kita umatnya betapa pentingnya rezeki yang baik dan berkhasiat. Sebab itulah dalam kita nak menjaga diri kita ni, kita sepatutnya lah mengelakkan dalam zaman yang Malaysia ni yang begitu mewah dengan berbagai-bagai makanan. Bukan kita tak boleh makan, tapi kita mesti betul-betul cuba iltizam, committed dengan sikap sederhana. Kita boleh makan seafood, siapa yang tak suka, tapi biarlah sederhana, jangan sampai terkena penyakit gout sebagai contoh. Kita boleh makan daging kambing, daging lembu, makanan-makanan yang berlemak misalnya, tapi biarlah sederhana. Kalau kita makan secara berlebihan, sebagaimana tidak dibenarkan dalam Islam, maka dia akan membawa mudarat kepada diri kita, dan akhirnya kita tidak lagi dapat beribadat kepada Allah. Pendek kata tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja tindakan yang kita lakukan di dalam Islam, diwajibkan dalam Islam untuk kita menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan fizikal kita. Semoga dengan itu jasad kita akan sentiasa sihat. Kalau jasad kita sihat, kalau kita makan makanan yang sihat, maka secara tidak langsung rohani kita juga akan turut sihat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, di dalam membincangkan hadis ini,
di dalam membincangkan hadis ni, para ulama mengatakan la taklifa fil Islam bima fihi darar wala nahya fi amma fihi naf'un, kata para ulama. Dalam mengulas hadis ni, para ulama meletakkan satu kaedah, iaitu tidak ada taklif di dalam Islam yang bersifat mendatangkan mudarat kepada diri kita, dan tidak ada juga di dalam Islam larangan daripada satu perkara yang mendatangkan manfaat kepada hidup kita. Sebab tu kita kena faham apa sahaja tindakan, perbuatan, aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat kepada jasad kita, kepada jantung kita, maka semua itu adalah sebahagian daripada tuntutan Islam. Sebagai contohlah, kalau dalam konteks kita rakyat Malaysia ni, sebagai contoh, kita melakukan exercise, kita melakukan riadah satu hari 10,000 kali 10,000 tapak satu hari yang boleh menjaga kesihatan. Jadi semua benda-benda yang kita buat ni, apabila kita berniat untuk menjaga kesihatan badan kita, kerana menjaga kesihatan badan kita itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama, maka apabila kita berniat begitu, maka kita diberikan pahala. Pendek kata tidak ada perintah yang diperintahkan oleh Allah ada unsur boleh mendatangkan mudarat. Dan begitu juga semua benda yang boleh mendatangkan manfaat itu dianjurkan oleh Islam untuk kita melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam mengulas hadis ini, para ulama mereka mengeluarkan satu prinsip yang sangat penting dalam Islam yang berbunyi raf'ul haraj. Raf'ul haraj ni maksudnya konsep syariat Islam itu adalah untuk mengangkat kesusahan dan kepayahan. Pendek katanya, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya adalah mudah, adalah within our capacity. Dia termasuk dalam ruang lingkup yang mampu kita buatkan. Tidak ada perintah Allah yang berada di luar kemampuan kita pada hakikatnya. Sebab itu perintah Allah itu semuanya kita mampu kita lakukan, dan kita sepatut melakukan sesuai dengan kesanggupan kita, kemampuan kita. Jadi dalil tidak ada kepayahan di dalam Islam ini yang terbit daripada hadis ini adalah berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kepada kamu di dalam agama Islam ini min haraj, daripada kesusahan dan kepayahan. Semuanya senang sebenarnya kalau kita committed, kalau kita iltizam, kalau kita biasakan diri kita dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada pula satu hadis yang lain yang amat sesuai saya sebut pada malam ini, yang berbunyi bu'istu bil hanifiyah as-samhah, yang bermaksud aku, kata Nabi, dibangkitkan dengan membawa suatu agama yang lurus dan begitu mudah untuk diamalkan oleh semua orang. Kenapa sifat Islam itu? Kerana Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ini bukannya agama ciptaan sesiapa pun, bukan agama ciptaan, tetapi agama yang nak mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitulah kalau kita nak kaitkan lagi hadis, tidak ada kemudaratan, kita juga tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Banyaklah hukum hakam, begitu banyak sekali lah hukum hakam yang dibincangkan oleh para ulama yang terbit daripada prinsip hadis ni. Sebagai contohlah yang boleh saya sebut malam, sebagai contohnya, kalau misalnya kita sakit, sebagai contoh, kalau misalnya kita sakit, kita diharuskan untuk bertayamum sebagai ganti kepada penggunaan air. Ini adalah satu contoh. Kalau kita pakai air misalnya boleh mendatangkan mudarat, maka kita boleh menggunakan debu tanah sebagai ganti kepada air. Kerana apa? Kenapa dibolehkan di sini? Kalau kita tanya, kerana Islam tidak benar kita menggunakan air andai kata air itu boleh mendatangkan mudarat, kesakitan kepada diri kita. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh yang lain lagi untuk malam ini, sebagai contoh yang lain ialah al-fitru lil musafir war marid. Begitu juga di dalam Islam, bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, andai kata mereka ditimpa sakit misalnya, ataupun mereka bermusafir sehingga mereka mengalami keletihan yang amat sangat, maka bagi golongan seperti ini, maka diharuskan untuk mereka berbuka puasa. Kerana apa? Kenapa diharuskan bagi mereka berbuka puasa? Kerana ditakutilah mendatangkan kemudaratan kepada
diri mereka. Mungkin itu dua contoh yang dapat saya sebut yang menggambarkan kepada kita bagaimana Islam dia tidak membenarkan kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita, kepada fizikal kita, kepada akal kita, kepada kesihatan kita. Begitu jugalah saya nak ambil kesempatan, begitu juga saya ambil kesempatan untuk menyebut misalnya suami isteri misalnya. Kalau suami isteri yang telah hidup lama, mungkin atas sebab-sebab tertentu mereka tidak lagi dapat hidup bersama kerana berlakunya pertikaian yang tidak dapat diselesaikan. Maka dalam keadaan seperti ini yang saya nak sebut di sini, maka suami itu hendaklah sebagaimana dia mengambil isterinya dengan penuh cinta dan kasih sayang, begitu kan, masa dia kahwin dulu. Jadi begitulah juga apabila dia sudah tidak lagi berkenan dengan isterinya, sudah tidak ada jalan penyelesaian untuk hidup bersama, maka Islam mengajar apa? Watasrihun bi ihsan, maka dia hendaklah melepaskan isterinya dengan sebaik-baiknya. Dia lepaskanlah isteri dia lepaskan isteri dengan mengucapkan talak kepada isterinya, supaya apa? Janganlah dia membenarkan isterinya tergantung tidak bertali. Kerana apa? Kerana tergantung tidak bertali itu pastinya akan membawa penderitaan jiwa yang amat besar kepada si isteri. Sebab itulah saya nak pesan bagi para suami, kalau dah tidak ada jalan penyelesaian, terpaksa berpisah, kita hendaklah dengan rela hati melepaskan isteri kita. Jangan kita biarkan isteri kita, orang kata, gantung tak bertali sehingga isteri kita menderita bertahun-tahun, dan kita sebagai bekas suami kita kata sonok dengan penderitaan bekas isteri kita itu, ataupun kita belum cerai, kita biar dia gantung tidak bertali. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebenarnya kezaliman yang paling besar. Kalau ada seorang suami yang sanggup memberi penderitaan kepada isterinya dalam bentuk membiarkan isterinya hidup gantung tidak bertali. Apa yang dilakukan oleh suami tersebut sebenarnya berdosa besar, haram, dan dia memang bercanggah sama sekali dengan hadis Nabi kata wala dirara, janganlah kamu memberi mudarat kepada orang lain. Sebenarnya larangan jangan memberi mudarat kepada orang lain, dia boleh kita rangkumkan dua. Yang pertamanya dia adalah kemudaratan. Yang pertamanya kemudaratan fizikal pun tak boleh, dan yang lebih besar lagi yang harus sangat kita hindarkan ialah kemudaratan yang berkaitan dengan jiwa dan rohani. Okey, jiwa dan rohani ini adalah kemudaratan yang amat perit dirasai oleh seseorang. Jadi kita kena hindarkan diri kita. Kita hendaklah menjadi seorang Muslim yang selalu dapat memberikan kebahagiaan, hiburan, kegembiraan kepada orang lain, dan bukan sebaliknya. Inilah sebenarnya antara pesan yang besar yang Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis yang kita ulas pada malam ini, para ulama telah menerbitkan, begitulah boleh saya kata, dalam pengajian syariahnya, para ulama ada menerbitkan beberapa yang kita kata beberapa prinsip teras yang berkaitan dengan mudarat ini. Ada beberapa prinsip teras di mana prinsip-prinsip ini perlulah diraikan dalam kehidupan umat Islam. Perlulah diraikan dalam apa-apa keputusan yang kita nak buat. Apa-apa keputusan yang kita nak buat yang berkaitan dengan kehidupan ini, maka kita mesti sentiasa meraikan prinsip-prinsip ini. Antaranya yang mungkin boleh saya sebut pada malam ini, antaranya para ulama mengatakan ad-darar yudfa'u bi qadaril imkan. Yang bermaksud, ini adalah prinsip yang disusun oleh para ulama, yang bermaksud perkara-perkara yang bersifat kemudaratan itu mestilah ditolak dengan kadar yang termampu. Jadi perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat itu mestilah ditolak dengan kadar yang termampu. Jadi kalau ada sesuatu perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita, maka kita mesti berusaha untuk menolak mudarat itu. Mestilah kita berusaha supaya mudarat itu tidak terus menimpa kehidupan kita. Okey. Dan begitu juga sebagai contoh yang lain, antara kaedah yang disebut juga oleh para ulama ialah yang berbunyi yakhtaru ahwana syarraini. Yakhtaru ahwana asyarraini, yang bermaksud di dalam Islam hendaklah seseorang itu memilih kalau berlaku dua kemudaratan, satu yang serius sangat, satu yang tak berapa serius, maka hendaklah seseorang Muslim itu memilih
kemudaratan yang tidak serius. Kalau berlakulah sebagai contoh pertembungan antara dua kemudaratan, satu yang bahaya, satu yang kurang bahaya, maka hendaklah kita menanggung kemudaratan yang kurang itu dan lepaskan diri kita daripada kemudaratan yang besar itu. Pendek kata, sebenarnya banyak lagi lah. Sebenarnya banyak lagi kaedah-kaedah ataupun disebut di dalam bahasa Arab, dia kata qawaid fiqhiyah. Banyak lagi kaedah-kaedah fiqh yang disusun oleh para ulama, yang ditetapkan oleh para ulama. Semuanya bertujuan untuk memberi panduan kepada kita agar dalam apa sahaja tindakan yang kita buat jangan boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Saya teringat di sini sebagai contohnya macam di jalan raya hari ini. Kita tahu kan kadang-kadang seseorang itu begitu suka sekali lah memandu kereta dengan begitu berbahaya sekali. Mungkin dia baru beli kereta sport misalnya, ataupun kereta tak kisahlah kereta apa pun. Yang pentingnya dia bawa dalam keadaan yang amat memberi bahaya kepada penumpang lain. Sebenarnya perbuatan orang seperti itu bagi saya memang dia telah berdosa, kerana dia telah mengancam nyawa dia, dan yang lebih berat lagi dia mengancam nyawa orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan seperti memandu kereta dengan kelajuan yang melampau 170-80 km sejam sehingga mengancam nyawa orang-orang lain, okey, ataupun kita masuk ke dalam aktiviti-aktiviti sukan yang berbahaya yang boleh mengancam nyawa kita. Sebenarnya perkara-perkara seperti ini tidak digalakkan di dalam Islam. Aktiviti-aktiviti sukan lah kata yang keterlaluan itu sampai boleh mengancam nyawa, ini semua bagi saya tidak menepati roh hadis ini yang mengatakan jangan kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Kita wajib menjaga diri kita, kerana diri kita ini sebenarnya adalah nikmat Allah. Diri kita ini, badan kita ini adalah kepunyaan Allah. Badan kita adalah kepunyaan Allah. Kita kena jaga jasad kita. Kita tidak boleh dengan sengaja mencederakan jasad kita. Kita berdosa. Begitu juga kita tidak boleh mencederakan dengan sengaja jasad orang lain. Kita akan berdosa. Kecualilah kalau kecederaan itu dilakukan adalah natijah daripada pelaksanaan hukum Islam. Itu dibolehkan. Misalnya orang tu minum arak, maka dia perlu disebat dengan 40 kali sebatan. Maka ini dibolehkan. Kerana ini adalah peraturan dan perintah Allah. Ada kebaikan di situ. Orang yang berzina, misalnya dia akan disebat dengan 100 kali sebatan. Ini dibolehkan. Mudarat begini dibolehkan kerana ada kebaikan dan maslahah untuk orang tersebut. Jadi begitulah. Tuan-tuan dan puan-puan, secara saya ingin membuat rumus ringkasan. Pendek kata, hadis yang kita bicarakan pada malam ini adalah satu hadis yang mengajar kita sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa mengelakkan apa sahaja tindakan-tindakan, perlakuan, aktiviti yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Kita kena sayang diri kita, kerana diri kita ni adalah nikmat Allah. Ada haknya yang kita perlu tunaikan sebagai seorang Islam. Dan begitu juga pada masa yang sama juga, kita mesti, kita wajib mengelakkan apa saja aktiviti yang mendatangkan bahaya dan mudarat kepada orang lain. Orang lain ni semua orang Islam dan juga bukan Islam. Kerana tindakan begitu sebenarnya mendatangkan dosa kepada diri kita sebagai seorang Islam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, saya percaya dengan kita berpegang teguh kepada hadis ini, kita menghayati falsafah yang termaktub, yang tersirat di dalam hadis ini, insya-Allah kita akan dapat menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan, terjauh daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya dan bencana dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memimpin jalan yang diredai olehnya. Saya rasa setakat itulah yang termampu saya ulas sedikit sebanyak hadis yang ke-30, hadis yang ke-32 pada malam ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon ampun dan maaf di atas sebarang kesilapan yang mungkin berlaku di dalam penyampaian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.